A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum para penonton semua. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Tak beberapa lama sahaja lagi kita akan menerima bulan haji dan hari raya haji, dan untuk kita meniti pada hari-hari istimewa tersebut, mereka yang ditinggalkan di Malaysia khususnya, kita juga kena ada persediaan selain pada mereka yang bersedia secara emosi, fizikal, kewangan yang akan dan telah pun berlepas ke tanah suci. Jadi ini kita nak kongsikan pada hari ini, korban terindah. Dan korban terindah ni sebenarnya orang kata korban mana itu indah. Korban semuanya sakit-sakit belaka. Jadi insya-Allah nak membetulkan minda kita di TV Al-Hijrah, pastinya kita berpaksikan Quran dan Sunnah kerana kita nak membina syurga di rumah, kita nak membina rumah di syurga dan kita nak masuk syurga sekeluarga. So mindset tu kena holistik, bukan saja kita seorang-seorang. Jadi insya-Allah bersama dengan kami nak membincangkan topik korban terindah. Ni misalnya orang kata korban yang tersiksa kan, ni korban terindah bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengerusi Mushola Ar-Rawdah, dan juga sahabat saya Salimah Habibi, selebriti ni. Salimah ni dah 2 tahun tersiksa ni. Alhamdulillah this year ada kenikmatan, siksa sakit. Allah yang tahulah betapa dahsyatnya. Tapi sebelum kita nak pergi ke Sal, saya nak pergi ke Ustaz terlebih dahululah. Baik Ustaz, kita tahu bahawa ibadah korban yang kita lakukan ialah tujuannya ialah untuk mendekati diri kita dengan Allah. Dia hanya untuk Allah, bukan untuk bagi ke orang lain. Hanya untuk Allah. Jadi kita nak ulas sikit supaya mindset kita betul tentang ibadah korban. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah. Terima kasih juga Sal yang menemani kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita bincang tajuk korban yang terindah. Betul lah Mbak kata Farah tadi, kita berkorban ini dia asal perkataan qaraba, dekat. Mana satu ibadah yang kita buat dengan tujuan nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Tak sampai pada Allah dagingnya, darahnya tu. Walaki yanaluhu taqwa. Yang sampai itu ialah takwa. Bermaksud korban ini, kalaupun ada di kalangan kita yang tak mampu untuk melakukan sembelihan korban dan tidak dapat jemputan haji contohnya, adakah terhenti pengorbanan kita? Tidak. Kalau kita merujuk pada kisah Sayyidina Ibrahim AS, nanti Ustaz Hasan akan cerita lebih panjang lah. Bagaimana Nabi Ibrahim AS yang dulunya asalnya tinggal di Babylon, kemudian diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi Syam, ke Palestin, ikut perintah, redha. Sampai perintah pula pergi ke Mesir pula. Kemudian perintah pula untuk bawa anak dan isteri pergi ke biwadin ghairi dzi zar'in, ke satu tempat, ke satu bumi yang kering kontang di Mekah. Dalam keadaan anak masih kecil, dalam keadaan usianya dah berumur, anak tu pula dapat dalam usia yang sangat tua, tiba-tiba mimpi wahyu supaya sembelih anak. Cuba bayangkan seorang yang begitu menantikan begitu lama mendapatkan seorang anak, tiba-tiba dapat anak, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa argue, terus sembelih anak. Lalu wafadainahu bizibhin azim. Lalu Allah menggantikan dengan satu sembelihan yang besar, iaitu kibash. Di sini sebenarnya macam kita sembang tadi kan, yang sembelih dalam peristiwa sembelihan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS ni, kita nampak secara fizikalnya Nabi Ismail disembelih betul oleh ayahandanya Nabi Ibrahim. Namun kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, lalu menggantikannya dengan kibash. Maknanya kita nak kena sembelih Ismail kita juga. Apa yang kita sayang sangat dalam hidup kita ni? Kalau Nabi Ibrahim sangat sayang pada keluarga, sangat sayang kepada kampung halamannya, berpindah, sayang pada anak-anak dapat usia sangat tua. Bila perintah Allah itu diperintahkan kepada baginda, maka tanpa ada persoalan, buat saja, kerana setiap perintah Allah itu tentu menatijahkan satu keputusan yang baik. Lalu sembelih saja. Kita pun begitu juga, sembelihlah kedekut kita, duit kita, harta kita. Kadang-kadang tu kita terlalu berkira dengan RM750 sekarang tak? Satu bahagian korban. Kenapa? Mahal lah.
Sebenarnya 750 tak mahal pun. Kalau dibahagi-bahagikan dengan setiap bulan, berapa ringgit sangat kita simpan sebulannya? Yang kita keluarkan duit itu sebenarnya ibarat bagaikan kita sembelih Ismail kita. Sebab sayang duit ni. Beli handphone. Sembelih. Handphone boleh je. Cash. Harga 4-5 ribu. Tapi kenapa tak boleh nak sembelih sikit kita punya kedekut kita tu, harta yang kita rasa macam hak mutlak kita tu, sembelih sikit. Sifat kedekut tu, insya-Allah nanti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Masya-Allah. Baik, bila kita mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita tak dapat nak pisahkan dengan pengorbanan. Sebab bukan dia saja. Mungkin ada para rasul lain yang berkorban tu si rasul, sang rasul tu sahaja. Ni seluruhnya berkorban pada tahap skala maksimal lah orang kata kan. Yang ditinggalkan, yang meredai, yang berkorban pelbagai jenis. Namun kadang-kadang bila kita dengar ada pula kita tu cerita Rasul, bagaikan dia tu kisah yang terlalu jauh dalam kehidupan kita, macam tak sinonim dengan realiti kehidupan. Jadi kita nak relate macam mana Ustaz Asal. Sorry. Saya pun dah tersilap. Ustaz Asal dari segi bagaimana kita nak relate dalam kehidupan kita seharian. Kata ni kisah yang sangat relatable. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farah, terima kasih Ustaz Azli. Masya Allah, saya pernah ditanya. Masa tu saya tak jangka soalan tu nak ditanya pada saya. Kak Sal, selain daripada dapat nak jumpa Nabi Muhammad, kalau dapat pilihan lagi satu Nabi, Kak Sal nak jumpa siapa? Macam laju je sebut Nabi Ibrahim. Satu macam pilih, kenapa aku cakap Nabi Ibrahim? Macam tu. Betul, bila teringat balik, ya. Sebab kita dalam hidup kita mesti ada suri teladan. Kan? Sebab kadang-kadang betul kita baca kisah Rasulullah SAW, tapi kita ada juga rasul-rasul lain yang Allah dah letakkan sebagai ulul azmi dan sebagainya, yang pasti pada kehidupan, pada diri mereka itu boleh kita ambil sesuatu. Jadi Nabi Ibrahim AS ni saya macam teramat-amat kagum. Bahkan kekaguman saya itu orang kata pun patutlah dalam kita punya solat pun ada sebut Nabi Ibrahim. Seluruh ahli keluarganya adalah contoh hamba yang taat pada Allah. Bila datang satu-satu arahan, datang satu-satu perintah, dia tak ada nak proses pun, aku boleh buat ke benda ni? Aku berjaya tak ni? Buat je ya. Buat je. Kan dalam apa-apa keadaan. Contohnya bawa Siti Hajar, nak cerita dalam ni panjang kan, bawa Siti Hajar ke Mekah, kemudian menyembelih Ismail. Arahan itu datang dalam keadaan yang Nabi Ismail pula adalah anak yang sangat-sangat Nabi Ibrahim cintai. Yang setelah perkahwinannya amat lama dengan Siti Sarah, kemudian dihadiahkan pula Siti Hajar oleh Siti Sarah sendiri kepada Nabi Ibrahim, dijadikan isteri, dapat anak Nabi Ismail, kemudian dah sayang, dah main-main baby tu, kena suruh hantar pula pergi Mekah. Dah kena hantar pergi Mekah, berpisah pula dalam jangka masa yang lama, padang pasir. Tapi apa respon keluarga Nabi Ibrahim? Maknanya Nabi Ibrahim satunya memang kita kata itu Rasul. Isteri Nabi Ibrahim Siti Hajar tanya, Allah amaraka bihadza, kan Ustaz perkataannya. Adakah ini daripada Allah? Maka laksanakanlah. Oh, nak ada satu perasaan macam tu. Saya rasa kita ni makin lama makin berumur. Takkanlah sampai mati kita nak, saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh ni. Saya tak boleh. Takkanlah sampai hayat kita nak hidup dengan cara fikir yang ikut hawa nafsu kita je. Sedangkan kita ni nak jadi ahli syurga ni. Kemudian bila kita tengok contoh-contoh yang Allah letak sebagai ahli syurga ni, ya Allah. Bila contohnya peristiwa sembelih itu sendiri, kan, bila dah dapat Nabi, sama ada isterinya setuju atau tidak setuju, Nabi tetap akan sembelih Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim datang kepada Siti Hajar, bagi tahu, aku mimpi sekian, anak kita perlu disembelih. Siti Hajar dengan berat hati dia yang mengandungkan, kalau kita dah lah awak tinggalkan saya kat Mekah dulu. Ungkit balik dah cerita dulu. Air tak ada. Dah lah air tak ada, saya kena jalan sana sini. Awak mana? Kalau kita kan. Tinggalkan kami berdua. Cepat tergelak sebab ayat tu boleh terkeluar. Ya, it's us kan. Tapi ini Siti Hajar yang Allah Taala. Penat tu tak? Dah lah baby menyusu lagi. Contoh kan. Turun bukit cari air. Seorang-seorang pula tu. Tapi ni datang arahan sembelih anak
anak yang dia susui, yang dia besarkan seorang-seorang, kemudian jadi anak yang Masya Allah solehnya, baiknya kan. Laksanakanlah. Masya Allah. Tapi nangis, bukan nangis macam kita. Ya Allah, kenapa ni ya Allah? Mungkin kita sambung lepas ni sebab kita nak iklan dulu. Menarik tahu sebab apa? Kadang-kadang kita ada juga ibu-ibu tunggal yang sedang menonton. Hajar seolah-olah ibu tunggal yang ditinggalkan, yang boleh mendidik anak sampai menjadi anak yang soleh bila kembalinya. Nabi Ibrahim bertemu dengan anak yang sudah agak remaja kan. Kemudian ada sikit lagi. Sekejap. Itu best tu. Saya tahu. Ada banyak lagi Salimah dengan Ustaz nak kongsikan. Tapi kita akan rehat seketika. Kalau nak tahu apa dia, kena tunggu sampai kita kembali sebentar lagi. InsyaAllah. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat, kan ayah? Tahu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti mungkin kena minta Ustaz Azli tunjuk video terkini. Dah cantik dah. Sangat. Mungkin si ayah dengan si anak tu kena pergi visit balik. Surau kan. Yang dah. Saya dah pergi. Masya Allah, cantik tak? Cantik, Masya Allah. Masya Allah. Kak Farah yang teringin nak pergi. Adalah lagi yang tak siap tapi dah boleh guna. Tapi tu pergi bila? Pergi bila? Dah berapa kali hampir tiap bulan pergi buat ustaz Masya yang kat sana. Awal bulan ni tak pergi? Baru ni belum. Okey, nanti tak apalah next year Kak Farah pergi. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini. Korban terindah. Sambung, Sal. Okey. Kemudian dah beritahu pada Siti Hajar kan. Sambung pula cerita pada Nabi Ismail. Anak yang umurnya belum remaja pun lagi. Tapi dah boleh bersembang. Dan Nabi Ibrahim bagi tahu, ya bunai, anak kesayanganku. Dia ceritakanlah mimpi itu dan sebagainya. Bagaimana pandanganmu, wahai anak? Nabi Ismail pun Masya Allah laksanakanlah apa yang diperintahkan. Sama juga. Sami'na wa ata'na. Tak ada fikir apa kan. Kemudian bila dalam tapi dia sembang-sembang pula, saya kata ya Allah ni sembang bak semelih ni. Tapi abah, contohlah panggil abah kan sebab dia panggil abati, pendeknya abah lah. Tapi abah, nanti tajamkan parang, tajamkan pisaunya sebab saya takut nanti kalau pisaunya tumpul, letak dekat abah sembelih, nanti saya sakit, menangis, abah tak sanggup nak teruskan. Bukannya bila sakit menangis, nanti saya sakit menangis. Nanti abah tak sanggup. Ya Allah, nak anak tu pun nak make sure bapak tu dapat buat dengan berjaya. Masya Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian, momen tu sendiri Nabi Ibrahim tutup Nabi Ismail dengan kain sebab anak kan. Ya. Jadi Nabi Ismail mereka bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allahu akbar. Nabi Ibrahim dalam keadaan yang pejam mata tu bayang, ini anak yang aku sayang, anak yang aku cinta, tapi aku buat, ya Allah, aku melaksanakan kerana-Mu ya Allah. Wallahi kalau benda tu bukan Allah suruh, aku takkan buat, takkan fikir pun benda ni. Kemudian bismillah, Allahu akbar, tutup dengan kain. Nabi Ibrahim sembelih tutup mata dan memancup-mancup darah dan Nabi Ibrahim menangis semahu-mahunya macam dalam hati, ya Allah aku dah buat, ya Allah, ya Allah aku dah buat, ya Allah. Kemudian tiba Nabi Ismail datang. Abah terkejut dan barulah ketika tu Nabi Ibrahim sedar yang disembelih itu Allah telah tukarkan kepada seekor kibas. Nak ceritanya,
untuk saya lah, pengajaran untuk saya, jangan takut. Apa-apa yang Allah Ta'ala bagi, suruh buat. Bukan untuk menzalimi kita. Walaupun kita kata, apa hikmah ni? Apa benda Allah Ta'ala bagi ni? Kenapa ni? Kenapa aku kena buat benda ni? Tapi rupanya, don't digest it. Tak payah nak faham pun. Apa Allah Ta'ala suruh kan? Buat je. Jalan je. Nanti kita akan nampak hasilnya. Rupanya Nabi Ibrahim tu, pada isterinya Siti Sarah yang dilahirkannya itu keturunan Nabi sampai Nabi Yusuf. Nabi Ishak, kemudian Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Bayangkan daripada cicit sampai ke Nabi Ibrahim, semuanya rasul. Bukan kata Nabi Ustaz kan? Semuanya rasul. Nak dapat keturunan macam tu, Allahu akbar. moyang tu kena macam mana. Jadi kita pun sama. Kalau kita nak dapat keturunan yang baik-baik, kita tu macam mana dulu? Kan kita selalu, kalau macam kita hantar anak pergi sekolah, tahfiz ke apa kan. Betul, kita buat yang terbaik untuk anak. Tapi kita buat apa? Kita buat apa? Dan kerana kena anggap kerana aku cuba untuk melaksanakan apa, so Allah akan jaga. Amin. Sebab ya kita Rabbal tak nak masuk syurga dengan saudara mara yang kita nampak-nampak masa sekarang je. Sebab nanti kita akan ada cicit, ada cucu, ada cicit, ada keturunan, ada anak saudara, ada anak murid. Kita nak semua tu bersama-sama dengan kita di syurga nanti. Ya Allah. Dan, tapi Masya Allah, indahnya taat pada Allah kan. Nabi Ismail, satu contoh yang saya rasa macam, tak payah takutlah kalau dengar apa benda yang Allah perintahkan. Kan? Allah suruh tutup aurat, tutup je. Hati fikir, saya sendiri pun dulu, kalau kita fikir sakit kita, bersin lah, asma lah, panas lah, apalah, memang kita akan macam tak boleh. Tapi rupanya bila kita buat, Allah Ta'ala lah yang akan bagi selesanya, kemudahannya. Tak ada rasa apa-apa. Macam sampai ada yang akan rasa macam, kenapalah tak buat dari dulu. Sama macam korban juga. Kan. Kita keluar duit bukan banyak sangat pun. Kan. Tapi bila kita nak keluar tu macam tiba-tiba masa tu lah nak guna duit untuk ni. Tapi keluar je. Dah tak payah fikir. Allah Ta'ala lah yang bagi rezeki, gantikan dengan yang lebih baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz, Masya Allah, itu satu kisah yang saya kira memang paling menyentuh hati, khususnya buat para ibu. Dan ayah. Ayah pun terasa, bukan tak terasa. Tapi manifestasi ibu tu dia lain macam sikit. Ustaz, bayangkan bila kita bayang anak tu dah hilang. Tiba-tiba muncul dalam keadaan bernyawa. Oh ya Allah, nikmat tu luar biasa. Dan kita pun nak rasa nikmat yang luar biasa di yaumul akhirah. Ni Ustaz kongsikan dengan kami tentang perkembangan terkini Mushola Ar-Rawdah dan bagaimana kita dapat turut terlibat. Sebab bayangkan daripada hari pertama kita mengumpul dana tu, mewawancara ustaz sampai dah jadi masjid yang cantik, masya-Allah, dan pasti banyak lagi program-program yang kita nak turut terlibat supaya kita tersenyum di yaumul akhirah. Sama-sama. Inilah pengorbanan Farah kan? Yes. Nabi sendiri sebut anak ibnu Zabihain. Aku anak kepada dua sembelihan. Iaitu Sayyidina Ismail AS dan juga ayahnya sendiri yang hampir disembelih oleh Abdul Muttalib. Peristiwa yang hampir jadi aku adalah anak kepada dua peristiwa sembelihan. Betapa hebatnya sembelih ni melahirkan seorang yang insan teragung, makhluk Allah yang terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Tentu sekali kita akan dapat anak sebegitu lagi lah. Cuma pastinya setiap pengorbanan yang kita buat menatijahkan hasil yang terbaik insya-Allah. Jadi begini juga dengan masjid. Daripada peringkat awal saya termenung, kata macam mana nak buat juta-juta, collect duit bawa tabung kat masjid, ya Allah, sampai tebal dah muka ni. Tapi rupa-rupanya pengorbanan yang mungkin kecil pengorbanan saya tu, rupa-rupanya di dunia Allah dah menunjukkan hasilnya. Seronoknya bila naik satu sikit daripada piling, naik tingkat bawah, tingkat atas, pasang kubah, sampai hari ni dah jadi macam ni lah. Ada tak momen yang Ustaz rasa macam, insya-Allah, aku rasa tengah-tengah proses tu, masalah ni tak ada duit dah nak siapkan. Dia sampai satu tahap bila kerja-kerja tu makin di hujung, makin berkembang, bermula daripada kubah. Kita pasang kubah. Kubah tu saja kos dia beratus ribu. Letak kubah tu. Bila start daripada kubah tu, dia kutipan tu macam stabil, tetapi
kita punya penggunaan wang untuk bangunan tu makin banyak menyebabkan susut duit. Saving kita siap saving itu. Tak kat akaun ni bimbang takut habis duit. Akhirnya memang habis juga. Bila habis juga tu di hujung-hujung ni bila kos tu banyak tu rasa ya Allah, sempat ke aku ni nak siapkan? Nak guna apa, kemudian duit tak cukup. Kemudian nak apa, sumbangan masuk pun masuk tapi tak ada lagi yang dah bagi 1 juta, bagi 2,5 juta orang dapat sumbangan daripada individu yang macam tu. Kami tak. Sumbangan kami ni yang berkorban untuk bina masjid ni, untuk masjid kita sendiri ni. Orang awam yang RM2, istiqamah RM2 sehari, RM1, RM5, RM10. Tapi itu bagi saya ini satu yang menaikkan semangat. Jangan bimbang. Bila kita buat rumah Allah, tentu ada orang yang menyokong kita. Kita bukan nak buat benda lain. Kita bukan nak buat kedai makan, nak buat tempat kita beribadah. Jadi saya yakin pastinya ada. Contohlah paling mudah. Saya bila dah siap bangunan masjid ni, nak masang kapet apa semua, saya fikir ni nak buat kelas atas, ada 3 kelas. Kelas Iqrar kita panggil, Institut Quran Ar-Radah. Kursi nak cari kat mana termenung. Banyak juga kursi ni, kalau 100 pelajar 100 kursi. Satu kursi RM20 kalau yang plastik tu. Kalau yang kursi yang macam ni, berapa? Saya fikir mana nak cari duit, nak buat, nak turak apa semua. Tiba-tiba dengan izin Allah, ada orang call, kata Ustaz, kami nak bagi kursi, kami ada macam dia buat kursus. Dia ada dewan. Jadi dah tak buat lagi dah. Dia share gambar kursi cantik-cantik. Terkejut saya, Masya Allah, kami pergi ambil. Bukan kursi plastik lah. Ya, kursi belajar yang apa? Yang ada armrest tu. Macam universiti. Universiti ada armrest. Masya Allah. Kemudian sofa pula dia fikir, tetamu datang takkan nak bersila setiap masa dalam masjid, sakit pinggang kawan tu. Jadi dia fikir kalau ada dapat duit beli sofa sikit, tak dan cari duit. Tiba-tiba Ustaz, saya ingat Ustaz dulu 2017 Ustaz sebut Ustaz nak buat masjid. Dan apa, dalam masjid ni macam-macam nak buat bilik tetamu gini-gini. Saya rasa mungkin Ustaz nak sofa kot, dia kata. Saya ada sofa. Dia bagi 2 set sofa. Elok lagi. Allahu Akbar, kata. Saya pun kata kepada kawan. Bila kita niat kerana Allah nak buat masjid, ada je niat, ada je. Banyak berlaku macam tu. Sebenarnya bila niat itu Allah Ta'ala memang nak bagi benda tu. Tapi saya cakap, saya bergurau lah. Yang aku ni meniat nak tukar sofa ke rumah, niat saja sampai sekarang tak ada orang bagi. Maknanya nak cerita berkorban untuk demi Allah, untuk membina masjid ni. Allah akan mudahkan. Sentiasa ada. Baik Ustaz, kita berbaki dalam seminit sahaja lagi. Kita war-warkan kepada para penonton bagaimana kita boleh turut terlibat dalam pembangunan dan kelangsungan musollah. Tadi sebentar tadi gambar tu gambar bilik musafir kita hias ala-ala hotel cantik. Farah kena datang, ada 2 bilik musafir macam tu. Jadi saya sangat-sangat mengalu-alukan sumbangan berterusan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Inilah saham kita untuk akhirat. Nabi janjikan untuk kita siapa bina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun kecil sarang burung atau lebih kecil lagi, Allah bina untuk kita mahligai di syurga. Jadi apa lagi kita nak kalau Allah dah bina untuk kita mahligai, mari sama-sama kita siapkan masjid kita. Saya selalu sebut masjid kita sebab semua kita keluarkan duit walaupun hanya dengan 20 sen yang kita sumbangkan, itu adalah masjid kita kerana kita berkorban harta kita yang kita sayang. Mungkin pada ketika kita sayang RM10 nak minum pagi tu, dia keluar untuk masjid. Alhamdulillah, Allah dah gantikan dengan syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jazakallah khairan. Ustaz Zasal, terima kasih banyak. Terima kasih. Memberi sudut perspektif seorang ibu, memberi sudut banjir perspektif. Hari ni, Banjir, memang perlu dibanjirkan. Moga-moga insya-Allah perkongsian kita ni membolehkan kita melihat satu pengorbanan itu adalah sesuatu yang indah. Allah. Baik para penonton, kita akan rehat seketika, tapi sekembalinya kita nanti, ya Allah, saya tahu ramai yang tengah merindukan Ustazah Muzayanah. Ustazah Muzayanah is back. Alhamdulillah. Topik pun tentang sabar. InsyaAllah kita akan kongsikan sabar sempena dengan musim haji. Nanti kita sekembali kita nanti, insyaAllah.